Ini bukan kali pertama dan penduduk di Lembah Kelang, mereka sekali lagi berdepan dengan masalah gangguan bekalan air tidak berjadual. Keadaan pengurusan air Selangor Sedia Berhad berdepan masalah gangguan air tidak berjadual. Sebelum mandi, pecah air dulu. Kalau ada air, baru boleh mandi. Tak ada air pun. Sikit je. Aduh, isu air ni tak habis-habis lagi dah. Aku dah penat dengan air Selangor ni. Sudahlah. Masak nasi, masak nasi. Inilah kejaran. Tak ada air. Macam mana nak masak nasi kalau air tak ada? Isu air ni hari-hari lah. Mak, tak ada air ni. Macam mana nak habiskan masa kereta? Banyak lagi sabun ni. Mak. Ni musim panas ni pokok banyak mati dah. Jadi pokok-pokok aku ni. Lama ni panas ni tak ada air. Habis semua mati ni. Masin mulut aku ni. Macam mana aku nak siap pokok-pokok aku ni? Banyak mati nanti. Allah, macam hal lah. Mana air? Ya Allah, macam mana aku nak basuh tangan ni? Semalam dia bagi tahu ke? Semalam dia bagi tahu ke yang hari ni tak ada air? Asyik tak ada air je lah. Aku bayar bil air kemai mahal lagi. Perkara yang dibahaskan ialah kenapa masalah air di Selangor berlaku setiap tahun. Hal ini kerana pencemaran bau air mentah di Sungai Selangor dipercayai berpunca daripada kawasan industri kecil dan sederhana di Taman Velok Sarawak. Maka, loji tidak dapat merawat air disebabkan ada pihak yang tidak bertanggungjawab telah membuang sisa-sisa toksik ke dalam sungai dan aliran air bersih. Oleh itu, terdapat beberapa tugas yang terpaksa diberhentikan disebabkan tidak dapat menghasilkan sebanyak 6.02 juta liter air dalam sehari untuk dibahagikan kepada penduduk-penduduk di Selangor. Maka, penduduk-penduduk di Selangor akan mengalami gangguan bekalan air yang tidak berjadual. Pihak Selangor telah menghantar bekalan air bersih kepada kawasan-kawasan di Selangor. Tetapi, permintaan air bersih di Selangor terlalu tinggi dan bekalan air yang dihantar tidak mencukupi. Falsafah yang berkaitan dengan isu di atas ialah ekonomi Selangor akan mundur kerana rakyat akan memberontak di atas bil air yang sama setiap bulan walaupun masalah air yang berlaku. Ini akan membabitkan isu kesihatan rakyat Selangor terutama sekali di bahagian pendalaman Selangor. Yang kedua, perkara yang dibahaskan ialah apakah yang perlu difokuskan untuk masalah air di Selangor. Kerajaan tidak mengambil berat dan mengambil endah tentang perkara yang berlaku ini. Pihak berkuasa
perlu bertanggungjawab untuk memulihkan semula bekalan air bersih kepada penduduk-penduduk di Selangor supaya tidak berlaku gangguan bekalan air yang tidak berjadual lagi. Pihak Selangor perlulah menyunting dana daripada Kerajaan Persekutuan untuk menambah baik dan menambah kapasiti loji-loji di sekitar Selangor supaya dapat mengekalkan adanya air di Selangor. Kerajaan Selangor akan membayar balik kepada Kerajaan Persekutuan yang menggunakan aset-aset melalui pembayaran sewa. Rakyat Selangor terpaksa menggunakan pelbagai kaedah untuk mendapatkan air bersih kerana air adalah sumber utama sebagai seorang manusia. Kerana manusia memerlukan air untuk terus hidup. Jadi rakyat Selangor berusaha untuk mendapatkan air dengan beberapa cara, dan antaranya adalah rakyat Selangor mendapatkan air di sungai dan mata air untuk bekalan air bersih. Yang kedua, rakyat Selangor mendapatkan bekalan air bersih daripada sekolah, masjid atau surau. Yang ketiga, rakyat Selangor mendapatkan bekalan air bersih daripada pihak Air Selangor yang menyediakan alternatif pipe untuk menadah air. Yang keempat, rakyat Selangor mendapatkan bekalan air bersih dari lori tangki yang diberikan oleh pihak Air Selangor dan bantuan daripada orang yang ternama seperti Ustaz Abilu. Falsafah yang berkaitan adalah falsafah teoretikal, iaitu fokuskan pada aspek falsafah, psikologi, hakikat, sifat dan potensi keinsanan. Hakikatnya masyarakat perlu terus mencari jalan untuk mendapatkan bekalan air bersih bagi meneruskan kehidupan dan kegunaan harian. Ini menunjukkan bahawa masyarakat sentiasa berfikiran keharapan tanpa memikirkan penadalah demi kelangsungan hidup untuk menggunakan air bersih. Oleh itu, usaha yang diberikan mampu memberi impak yang positif kepada perkembangan dari aspek kehidupan untuk terus hidup. Apa yang kerajaan perlu lakukan untuk mengatasi masalah air di Selangor? Okey, kerajaan perlulah melakukan seperti mengadakan catuan air kepada kawasan-kawasan tertentu sebagai langkah berjaga-jaga. Okey, yang kedua, kempen kesedaran bagi mengatasi masalah sikap masyarakat yang mempunyai sikap yang yang perlu ditangani. Kempen kesedaran juga boleh dilakukan melalui iklan TV mengenai sikap individu yang membuang sampah tanpa memikirkan kesannya. Okey, perlu disiarkan setiap masa bagi memberi kesedaran kepada rakyat betapa pentingnya menjaga kebersihan sungai. Okey, yang ketiga, kita semula air kumbahan. Dengan cara ini juga dapat menjimat kos dan dapat menyalurkan bekalan air tanpa gangguan. Okey, falsafah yang berkait dengan isu di atas ialah falsafah metafizik, iaitu falsafah ilmu kebenaran dan kewujudan. Okey, sebagai contoh, kerajaan perlulah menerima hakikat jika berlaku sebarang bencana seperti terputusnya bekalan air dan perlulah berfikir bagaimana cara untuk mengatasi masalah air ini supaya rakyat dapat melangsungkan kehidupan harian seperti biasa. Okey, masuk kepada poin yang kedua, iaitu apa kesan masalah air kepada rakyat. Okey, yang kita tahu kesannya mestilah amat yang buruk. Sebagai contoh, rakyat akan menghadapi kesusahan jika tiada air yang mencukupi untuk mereka meneruskan kehidupan seharian mereka. Sebagai contoh, untuk rakyat yang bercocok tanam, tanamannya akan mati jika tiada sumber air yang cukup untuk disalurkan kepada kebun-kebun mereka. Okey, krisis air yang berlaku akan membuat kemudaratan kepada manusia, seperti yang kita tahu merupakan keperluan air merupakan keperluan asas kehidupan untuk terus hidup kepada manusia. Jika tiada, akan menyebabkan satu musibah yang buruklah kepada manusia. Okey, dan falsafah yang berkait dengan isu di atas ialah falsafah epistemologi, iaitu ilmu dan kebenaran. Okey, sebagai contoh, masyarakat perlulah mempunyai ilmu dan fikiran yang matang jika berlakunya sebarang bencana seperti terputusnya bekalan air, dan mereka perlulah berfikir bagaimana cara untuk mendapatkan bekalan air, dan mereka perlulah membuat persediaan awal jika berlakunya gangguan bekalan air supaya mereka dapat teruskan kehidupan harian seperti biasa.
paksa yang dilakukan oleh Kerajaan Selangor bagi membantu rakyat mengatasi masalah ini adalah: yang pertama, kerajaan menempatkan lebih kurang 70 buah tangki statik di kawasan-kawasan yang terjejas. Seterusnya, antara alternatif yang dilakukan adalah kerajaan juga menyediakan 23 buah bilik air di kawasan awam yang mempunyai sumber air. Ketiga adalah sejumlah 23,000 air botol minuman yang berkapasiti 5 liter diagihkan ke kawasan yang berbangunan bertingkat, iaitu seperti hospital, pejabat, pangsapuri dan flat. Kerajaan amat menitik beratkan tentang masalah rakyat. Selain itu, kerajaan juga memastikan kualiti air yang diagihkan kepada rakyat mestilah berada dalam tahap yang terbaik. Seterusnya, falsafah yang boleh dikaitkan adalah berkaitan tentang metafizik, iaitu yang pertama berkaitan tentang hubungan di antara manusia sesama manusia. Kerajaan amat menitik beratkan tentang keperluan dan kepentingan rakyat, dan jika berlakunya sebarang permasalahan ataupun timbulnya sesuatu masalah, kerajaan segera mengambil tindakan supaya masalah tersebut dapat diselesaikan dengan cara yang terbaik. Seterusnya, hubungan di antara manusia dengan Tuhan, iaitu pencipta, dan hubungan di antara manusia dengan alam. Sebagai manusia, kita perlu menghargai sesuatu ciptaan yang dikurniakan oleh Tuhan. Sebagai contoh, air. Air merupakan sumber utama yang diperlukan oleh manusia. Jadi sebagai manusia, kita perlulah menjaga sumber-sumber air. Sebagai contoh, seperti sungai yang selalunya mempunyai masalah yang berkaitan tentang pencemaran sungai. Seterusnya adalah antara cadangan yang dikemukakan adalah kerajaan perlu menambah baik dari segi pengantaran air ke kawasan-kawasan yang terjejas. Yang kedua adalah kerajaan perlu mengkaji semula sistem penutupan bekalan air mentah yang tidak berjadual yang sering mengundang kemarahan dalam kalangan rakyat. Dan yang terakhir adalah kerajaan perlu melakukan tinjauan ke kawasan-kawasan yang menjadi punca pencemaran air di Sungai Selangor. Seorang operator kilang maut selepas motorsikalnya dilanggar kereta dipandu lelaki dipercayai mabuk. Kejadian berlaku di Hal ini membabitkan seorang pelajar tingkatan 5 yang meninggal dunia selepas motosikal ditunggannya dilanggar seorang pemandu mabuk. Hairul. Sas. Beli apa beli? Cantik. Ada. Dah lama tak minum dengan kau ni. Lama. Tak minum. Kau hantar kau balik. Lepas tu kau kena keluar. Aku nak hantar adik aku balik sekolah. Baru baik. Beli 5 Nanti kita dia lah. Boleh Rul. Bunyi dia. Kau jangan minum banyak-banyak. Kau nak hantar aku balik kat kan? Relax, tak ada apa-apa lah. Kau betul, kau yang drive tau. Kau langgar orang, tak tahulah. Rumah aku dekat dari sini. Minum. Minum kita. Aku jadi kumpul tadi lah. Dah lama tak keluar PKP ni. Sekali kena ya. Tapi asal kita minum kat tengah-tengah alam ni? Dia tak ada orang kat sini. Ya? Jom buat apa ni? Kau boleh buat kita tak? Boleh. Betul tu jalan tak betul. Ni pintu depan ni. Ni pintu depan. Itu. Kunci lah okey Aku dah kau. Kau. Jadi kat situ. Kau. Rul. Tak ada apa-apa lah. Rul. Kau mesti tepi. Aku boleh bawa gini, aku tak mabuk. Rumah kau dah nak sampai dah tu. Aku tak mabuk. Rul, langgar orang sekejap lagi. Rul. Rul. Weh. Rul.
Roll. Tu mangga men. Nampak? Ni kan. Itu mak aku. Mana? Tu. Okey, main. Balik main. Berat lu main. Kau boleh tak ni? Boleh tak ada hal lah. Ada masa kita pergi parti-parti lagi. Anjay. Tadi sini. Semoga. Roll. Nanti men. Mana wek aku ni? Balas-balas pun chat. Dah lama ni aku chat daripada 10 dah 2 ni. Aduh mak, siapa pula ni? Mampus lah, tak ada orang. Siapa tahu siapa langgar. Ayah apa lagi? Bang. Hello? Ya, saya nak ambulans. Okey, baik, okey. Okey, seperti yang anda lihat tadi adalah video mengenai punca-punca pemandu mabuk. Okey, antara punca-puncanya ialah tekanan di tempat kerja, stres, isu keluarga dan lain-lain lagi. Statistik menunjukkan 10 daripadanya adalah mati, serious injury adalah 3% dan minor injury adalah 4.0%. Okay, falsafah yang saya dapat kaitkan dengan isu mabuk ini adalah falsafah berkaitan dengan ilmu alam, iaitu jikalau pemandu mabuk itu mabuk dalam keadaan yang teruk, ianya akan membabitkan kemalangan yang teruk dan mengakibatkan kerosakan jalan raya, melanggar pokok-pokok di sekeliling jalan dan sebagainya. Oleh itu, pemandu mabuk ini adalah sangat dititik beratkan untuk bagi hukuman yang setimpal sekiranya mereka memandu dalam keadaan mabuk. Pemandu mabuk berisiko tinggi terlibat dalam kemalangan. Terdapat 2 kesan utama sekiranya seseorang itu memandu dalam keadaan mabuk. Yang pertama adalah kesan terhadap individu. Pengambilan alkohol boleh menyebabkan pemandu itu kurang daya pendengaran. Selain itu, pengambilan alkohol juga akan menyebabkan individu itu menjadi mengantuk dan kurang jelas penglihatan. Seterusnya, ia juga menyebabkan pemandu itu kurang peka sekaligus memperlahankan koordinasi badan anggota badan individu tersebut. Falsafah yang berkaitan di atas adalah falsafah dalam kehidupan, iaitu dari segi etika. Yang kedua adalah kesan terhadap pengguna lain, kerana ia akan melambatkan dan mengakibatkan jalan raya menjadi sesak. Ia juga membahayakan pengguna jalan raya yang lain serta meningkatkan kemalangan kepada orang awam. Bukan itu sahaja, kemalangan yang berlaku akan mengakibatkan kerosakan harta benda awam dan harta benda orang lain. Falsafah yang berkaitan di atas ialah falsafah dalam kehidupan, iaitu falsafah praktikal dari segi ekonomi. Hukuman yang patut diberikan bagi kematian disebabkan oleh pemandu mabuk adalah antaranya dipenjarakan lebih lama. Pesalah hendaklah diberikan hukuman penjara dengan lebih lama bagi memberikan kesedaran kepada pesalah kerana memandu dalam keadaan mabuk sehingga menyebabkan kematian. Ataupun mengikut Seksyen 41 Akta 333 telah memperuntukkan bahawa mana-mana orang yang telah didapati bersalah menyebabkan kematian kerana memandu dengan melulu atau berbahaya hendaklah dihukum penjara untuk tempoh tidak kurang daripada 2 tahun dan tidak lebih daripada 10 tahun dan dikenakan denda tidak kurang daripada RM5,000 dan tidak lebih daripada RM20,000. Okey, selain daripada itu, pesalah juga boleh dikenakan hukuman dengan lesen memandunya digantung. Lesen pesalah hendaklah digantung bagi memberikan pengajaran atau sebagai denda kepada pesalah supaya tidak dibenarkan memandu sehingga tamat waktu lesen yang digantung. Tambahnya, mereka yang disabitkan di bawah Seksyen 41 juga akan hilang kelayakan memegang atau
mendapati lesen memandu selama tempoh tidak kurang 3 tahun dan 5 tahun bagi Seksyen 41. Okey, falsafah yang dapat dikaitkan melalui pemandu mabuk ini adalah falsafah dalam kehidupan, iaitu falsafah praktikal etika, di mana kerajaan masih mendahulukan kepentingan rakyat, lebih-lebih lagi ketika berlakunya perkara-perkara yang menjadi kegusaran rakyat, iaitu ia berkaitan dengan falsafah hubungan terhadap manusia. Kerajaan juga bertungkus lumus berusaha supaya mengambil tindakan yang sewajarnya bagi mengurangkan kes memandu dalam keadaan mabuk. Ini amat penting kerana jika hal ini tidak diambil serius oleh pihak yang berkuasa, hal ini menyebabkan semakin ramai masyarakat yang semakin berani memandu dalam keadaan mabuk yang boleh mendatangkan bahaya pada orang lain. Cara-cara dan solusi untuk kita mengatasi pemandu mabuk ini ialah cara yang pertama, pihak berkuasa ataupun pihak polis perlu mengadakan operasi-operasi di kelab malam supaya dapat menangani masyarakat ataupun individu yang mabuk, mengelakkan mereka daripada memandu supaya dapat mengurangkan kemalangan jalan raya pada waktu malam. So, cara mengatasi yang kedua ialah pihak-pihak berwajib ataupun berkuasa perlulah melakukan kempen-kempen untuk menyedarkan masyarakat bahawa bahayanya memandu ketika di bawah pengaruh alkohol. Bagi solusi mengurangkan penjualan arak di Malaysia pula ialah pihak kerajaan perlulah menghadkan waktu untuk menjual arak di kedai runcit, iaitu pada pukul 5 petang hingga pukul 11 malam. Dan juga individu yang di bawah had umur, iaitu di bawah 18 tahun, tidak dilarang sama sekali untuk membeli arak. Okey, solusi kedua pula ialah pihak kerajaan perlulah meningkatkan cukai penjualan arak, iaitu sebanyak 15% supaya dapat mengurangkan penjualan arak di Malaysia. Kerana jika harga arak meningkat, jadi orang-orang yang tidak berkemampuan tidak dapat membeli arak tersebut dan kuranglah berlakunya kes pemandu mabuk. Falsafah yang berkaitan dengan isu cara mengatasi pemandu mabuk ialah falsafah yang memfokuskan aspek falsafah epistemologi, di mana falsafah ilmu dan kebenaran. Boleh diketahui bahawa memandu dalam keadaan mabuk atau di bawah pengaruh alkohol adalah sangat berbahaya untuk pengguna jalan raya. Bagi falsafah berkaitan dengan solusi bagaimana kita hendak mengurangkan penjualan arak di Malaysia, iaitu falsafah yang berkait ialah falsafah teoretikal, di mana memfokuskan pada aspek falsafah ekonomi, iaitu pengagihan kekayaan dan keadilan. Dengan menaikkan cukai, menghadkan penjualan arak di Malaysia, ekonomi di Malaysia dapat stabil.